Assalamualaikum and good morning to all the students. Jadi yang sebelum ini kita dah lihat tentang arithmetic progression, the geometric progression and another series. And then kita dah mencari juga summation of series of the first n terms kan. Kemudian kita mencari s infinity dan sebagainya. Jadi tajuk seterusnya dalam sequences and series adalah the binomial expansion series. Jadi apa yang dimaksudkan dengan binomial expression? Binomial expression ini dia macam kita ada satu sebutan, macam ada satu expression yang mempunyai dua term, dua sebutan. So yang ini kita panggil dia sebagai binomial expression. Kemudian kalau katakan cikgu tambahkan dekat sini kuasa n, so yang ini dia akan menjadi satu binomial expansion. Jadi kita akan lihat nanti untuk beberapa nilai n. Cikgu nak cuba mencarilah untuk beberapa nilai n. Katalah saya ada n dia sama dengan kosong. Jadi dekat dalam modul itu kamu boleh refer kepada modul di bawah tajuk binomial expansions pada muka surat 15. So a binomial is an expression which has two terms such as a tambah b. And then an expansion of the form a tambah b to the power of n is called a binomial expansion. Kemudian number 3 tu consider the expansions kan. Jadi kamu boleh lukiskan ataupun tuliskan yang ini. Jadi maksudnya dekat sini saya akan ada a tambah b kuasa kosong lah di situ. Jadi maksudnya yang ini nilainya sebarang nombor kalau kita kuasakan dengan kosong, so kita akan dapat dekat sini adalah 1 lah. So bila n sama dengan 1 pula, so kita akan ada a tambah b kuasa 1. Jadi dekat sini saya akan ada a tambah b. Kemudian bila n sama dengan 2, mungkin kita buatlah beberapa nilai. Ini kuasa 2. So saya akan ada a kuasa 2 tambah dengan 2ab tambah dengan b squared. Ingat tak last time bila kita expand kan satu quadratic factors macam ni, so hasilnya adalah a squared plus 2ab plus b squared ataupun kita kembangkan dia. Kemudian bila n sama dengan 3, yang ini saya dah kirakan lah bila kita buat expansion a tambah b kuasa 2 darab lagi dengan a tambah b. So kita akan dapat kat sini ialah a kuasa 3, kemudian tambah 3a kuasa 2b, kemudian tambahkan dengan 3ab squared, kemudian tambahkan dengan b kuasa 3. Kemudian bila n sama dengan 4, so kita ada a tambah b kuasa 4. So dia akan jadi dekat sini a kuasa 4 tambahkan dengan 4a kuasa 3b, kemudian tambahkan dengan 6 a kuasa 2 b kuasa 2, kemudian tambah lagi dengan 4 a b kuasa 3, right. Kemudian finally kita akan ada dekat situ dia adalah b kuasa 4. Jadi kalau katakan saya teruskan lagi dengan n sama dengan 5, so saya ada a tambah b kuasa 5. So yang ini akan menjadi a kuasa 5. Kemudian tambahkan dengan 5a kuasa 4b, tambahkan dengan 10a kuasa 3b kuasa 2, kemudian tambahkan dengan 10a kuasa 2b, kemudian tambah lagi 4ab yang ini tadi, yang ini kuasa 2, ni should be kuasa 3 kat situ kemudian 4ab kuasa 4, kemudian akhir sekali adalah b kuasa 5. So macam mana cikgu boleh tulis expansion ini dengan cepat? Sebenarnya saya ada satu formula lah yang dikenali sebagai Pascal triangle. Sekarang kalau kita fokus kepada pekali-pekali bagi A dan B juga,
kalau kita fokus dekat sini so kita dapati bahawa dekat sini kita ada pekalinya. Kalau saya lukis balik gambar ni, so dia adalah 1 dekat sini AB, so pekalinya adalah 1 1. So pekali kat sini ialah 1 1. Kemudian kat sini pekalinya 1 2 1. Kemudian kat sini jadi 1 2 1. Kemudian kat sini ialah 1 3 3 1. So saya boleh tulis 1 3 3 1. Jadi sebenarnya macam mana cikgu boleh buat semua pekali bagi kembangan ini dengan cepat. Sebenarnya saya hanya menggunakan formula Pascal triangle ini iaitu hasilnya dia macam ni. Okey, 1 tambah 1 ni jadi 2 kat sini lah. And then 1 tambah 2 jadi 3 di sini 2 tambah 1 jadi 3. So should be untuk next expansion tu, so saya akan ada hujung ni mesti 1, and then 1 tambah 3 ni jadi 4. 3 tambah 3 ni jadi 6. 3 tambah 1 jadi 4 dan hujung ialah 1. Okay. And then untuk yang kuasa 5 pun sama, 1 and then 1 tambah 4 jadi 5. Sebab tu saya dapat kat sini 5 kan. Kemudian 4 tambah 6 ni dia akan jadi 10. 6 tambah 4 jadi 10 dekat sini. 4 tambah 1 jadi 5 and then sini 1. And that's why saya dapat dekat sini lah Yang ini 1, 4, 6 kan. 4, 1. Kemudian saya ada 1, 5 kan. 10, 10, 4. Sorry. 4 lah pula. Minta maaf saya tersalah tulis itu tadi 5. Okay. 5 AB kuasa 4. Okay. Kemudian tambahkan dengan B kuasa 5. Jadi dia sebenarnya adalah dia ada formulanya lah dipanggil sebagai Pascal triangle ini Tapi kamu bayangkan kalau katakan cikgu ada kembangan A tambah B katalah kuasa 10 ataupun kuasa 20 takkanlah kita nak menggunakan Pascal triangle ini untuk menentukan the coefficient of A dengan B tu kan. Okey, jadi maksudnya kita akan ada satu formula yang dipanggil sebagai binomial expansions. Okey, kita lihat tentang binomial expansion ini. The expansions show the following patterns. Kalau kita lihat dekat sini, dia akan bermula dengan A kuasa N. Okay? Kalau katakan N kita sama dengan 5, so dia akan bermula dengan A kuasa 5. A kuasa 5. And then the power of A is reduced by 1 each time and decreases to 0 at the last term. Okey, saya ambil yang kuasa paling besar kat sini lah supaya nampak lebih jelas. Jadi sekarang kat sini N saya ni sama dengan 5. So dia akan bermula dengan A kuasa 5. Lepas tu kita dapati bahawa kuasa bagi A ni dia semakin berkurang. Dekat sini dia jadi 4. Dekat sini maksudnya bukan tak ada B lah. Maksudnya dekat sini adalah B kuasa kosong. Dia adalah A kuasa 5 darab dengan B kuasa kosong. Kemudian yang pekali ni kita tahu daripada formula ini 5. Okay. Kemudian kuasa bagi A semakin berkurang. A kuasa 4. Dekat sini dia dah jadi A kuasa 3. Dekat sini menjadi A kuasa 2. So setiap satu tu each time dia akan berkurang kuasanya sebanyak 1. Dekat sini jadi A kuasa 1. And then dekat sini jadi A kuasa kosong. So dia akan bermula dengan A kuasa N. Dan kuasa itu akan semakin berkurang sampai sini dia akan menjadi kosong iaitu A kuasa kosong which is 1. Okay. Kemudian kita lihat pula kepada B. Untuk yang the second term, tadi kita tengok the first term. Untuk yang second term B ni pula, dekat sini adalah B kuasa kosong. Kemudian B kuasa 1, B kuasa 2, B kuasa 3, B kuasa 4 dan akhirnya adalah B kuasa 5. Jadi kuasa bagi N itu akan semakin berkurang sampai kosong. Dan kuasa bagi B pula dia akan semakin meningkat daripada kosong sampailah N ataupun 5. Okay. So the first term has no factor of B. Yang ini ada A saja iaitu A kuasa N. And the last term has no factor of A. Dia ada B saja di situ. The power of B is increased by 1 each time and increases to N at the last term. Yang itulah saya dah cerita tadi. Okay, in each term, the powers of A and B always add up to N. Okay. Jadi maksudnya kalau kamu tengok dekat sini kuasanya adalah 5. Dekat sini kuasanya adalah kita kena make sure kuasa dia ni mesti sama dengan N je lah. Ini 4 tambah 1, 5 kan. Dekat sini kuasa dia 3 tambah 2 ni jadi 5. Sini 2 tambah 3 jadi 5 kan. Dekat sini ada 1 lah. Kuasa 1 tambah 4 tu dia jadi 5.
Kan macam itulah. Yang tu 5. Yang itu hanyalah untuk kita make sure lah dalam sama ada kembangan kita itu betul ataupun tidak. Okay. Jadi okey, so daripada sini kita akan lihat apakah sebenarnya formula di sebalik this Pascal triangle dan juga all the binomial series expansion ini. Okay, jadi sebenarnya perkali bagi satu binomial expansion ini kita boleh ringkaskan dia. Okay, ada formulanya itu yang dipanggil sebagai binomial theorem. Okay, so kita lihat kepada binomial theorem. Okay, jadi maksudnya kalau saya ada A tambah B kuasa N tadi, so dia sebenarnya adalah kembangannya tu sebenarnya adalah dia akan bermula dengan A kuasa N, kemudian dekat sini kita akan ada NC1. Saya gunakan ni NC1. Kat sini kuasa bagi A ni akan semakin berkurang. Okay, kemudian B kuasa 1 lah maksudnya. Okay, kemudian kita akan ada sini NC2. NC2 A kuasa N tolak 2. Kemudian B tu kuasa 2. Okay, kemudian tambah yang seterusnya. Okay, katalah saya ada sini NCR. NCR maksudnya kat sini kita ada A kuasa N tolak R, B kuasa R. Jadi kuasa bagi B follow yang kat sini lah. Sini 1, sini ialah 1. Kalau sini 2, kuasa bagi B jadi 2. Kalau sini katakan R, so kuasa bagi B itu adalah R. Okay. Dan dia akan berakhir dengan tambah dan seterusnya sampailah B kuasa N. Okay, B kuasa N. Okay, yang mana N itu ahli kepada Z positif. Maksudnya N kita tu adalah integer positif. Integer positif tu maksudnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Okay, jadi kita boleh apply formula ini hanya untuk N yang dekat sini nilainya adalah positif integer. Okay, bermula dia kita boleh kosong pun boleh tapi yang ini spesifiknya adalah sebab kosong, bila dia kosong dia jadi 1 lah kan. Okay, jadi dia akan bermula daripada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya lah. Okay. Okey, jadi yang ini dalam setengah-setengah buku dia ada juga yang boleh yang ditulis simbol macam ni lah. NCR ni boleh ditulis macam ni juga. N tolak 1 B kan. Kemudian tambahkan dengan dekat sini dia tulis N2. N2 A kuasa N tolak 2 B kuasa 2 tambah dan seterusnya. Also can be written like this lah. Kalau tak silap saya dia ada formula di sebalik NCR ini. NCR ni sebenarnya adalah N factorial bahagikan dengan N tolak R factorial. Kemudian kita darab lagi dengan R factorial. Maksudnya kalau katakan cikgu ada 4C3. 4C3 tu maksudnya nilai dia adalah 4 factorial. Okay, kita bahagikan dengan 4 tolak 3 factorial. Kemudian darabkan dengan 3 factorial. Okay, kamu tahu kan maksud 4 factorial ni adalah 4 darab 3 darab 2 darab 1. Okay, kalau 3 factorial ialah 3 darab 2 darab 1. Okay, but you don't worry about formula yang ada di sebalik NCR sebab yang ini kita boleh terus tekan daripada calculator. Okay, nanti kamu boleh tekan nombor, tekan dulu nombornya. Katalah ini kan 4C3, kamu boleh tekan nombor 4. Kemudian kamu tekan shift, shift, kemudian cari yang ada simbol NCR tu. Kemudian lepas tu kamu tekan pula nombor 3, tanda sama dengan, and then terus dapat jawapannya lah. So kita tak perlulah mengira secara manual. Okay, jangan risaulah tentang formula itu. Alright. Okay, apa lagi cerita dekat sini? The expansion of A tambah B kuasa N is a finite series. Dia adalah satu siri yang terhingga sebab dia akan berakhir dengan B kuasa N. It is a finite series with N plus 1 terms. So kalau kita perhati dekat sini, bilangan termnya adalah N tambah 1. Macam tadi kalau katakan cikgu ada katalah A tambah B kuasa 2. Yang biasa kita gunakan sebelum ini adalah A tambah B kuasa 2. So saya akan ada A kuasa 2 tambah dengan 2AB tambah dengan B squared. Okay. So sekarang ni N saya sama dengan 2. So how many terms do we have?
Okay, kita ada 1, 2, 3. Maksudnya kita akan ada n tambah 1 terms. Kalau katakan n tu sama dengan 3, so we have 4 terms all together. Macam itulah. Okay. Jadi itu adalah poin-poin penting dalam binomial expansion. And then this binomial expansion also can be written as A tambah B kuasa N. Sebab kita tahu dia adalah hasil tambah setiap satu ini kan. Jadi kita boleh tulis dia sebagai dalam summation notation, iaitu the sum of R-nya dia akan bermula daripada kosong. Jadi dekat dalam modul tu saya ada tersilap lah typing error kat situ kan. Summation R sama dengan 1 hingga N tu kamu tukar dia sebenarnya adalah summation R sama dengan kosong. Sebab kita akan bermula dengan A kuasa N, lepas tu B kuasa kosong. Okay. Jadi yang ini sampai N. Kemudian kita akan ada kat sini dia adalah NR. Macam ni NR, NCR sama lah kemudian saya akan ada A kuasa N tolak R dan B kuasa R. So dia akan bermula dengan kosong. Jadi maksudnya saya akan ada NC kosong. NC kosong tu adalah 1. A kuasa N tolak kosong. So dia jadi A kuasa N, B kuasa kosong. That's why yang sebutan yang pertama tu, the first term kita akan jadi A kuasa N. And then followed by tambah summation ni, maksudnya kita akan tambah lagi. Maksudnya macam ni lah Kalau saya tuliskan, dia akan bermula dengan NC kosong. Macam tu kemudian A kuasa N tolak kosong jadi A kuasa N. Sini adalah B kuasa kosong. B kuasa kosong ni jadi 1. Kemudian dia akan NC1 pula. Lepas tu kuasa bagi N ni akan berkurang sebanyak 1 dan kuasa bagi B akan meningkat jadi 1. Kemudian tambahkan dengan NC2. Kemudian A kuasa N ni tolak 2 pula. Dekat sini dia akan jadi B kuasa 2 dan seterusnya. So ini ringkasannya yang inilah. Dekat sini dia akan jadi satu finite series dan dia akan berakhir dengan B kuasa N. Jadi yang inilah ringkasannya lah yang kita boleh tulis satu binomial expansion sebagai macam ni in the summation notation. Kita terus pergi kepada the first example. First example, cikgu nak tunjuk macam mana kita nak menggunakan kembangan binomial. Kita tengok first example. Expand the following using the binomial theorem. So soalan yang pertama tu saya ada 2x tambah 1 per x. 2x tambah dengan 1 per x. Kuasa 5. Kuasa 5. Kita tengok yang ini adalah satu binomial expansion. Sekarang n dia samalah dengan 5. Jadi this is our A. Dan B dia, A dia adalah 2x dan B nya adalah 1 per x. Jadi sekarang kita akan mulakanlah. Kembangan kita dia akan bermula dengan 2x kuasa 5. 2x kuasa 5 kemudian tambah. Kita akan start lah dekat sini ialah 5C1. 5C1. So saya akan ada 2x nanti kuasa 4. Kuasanya semakin berkurang. Kemudian sebutan yang kedua tu dia jadi 1 per x lah. Kuasa 1. Kemudian kita teruskan lagi lah 5C2. Kemudian 2x kuasa 3. 1 per x. Kuasa 2. Kemudian tambah lagi lah 5C3. Kemudian kita ada 2x kuasa 2. Kemudian kat sini jadi 1 per x kuasa 3. Kemudian tambahkan dengan 5C4. 2x kuasa 1 lah maksudnya. 1 per x ini nanti kuasa 2. Kemudian tambah yang akhir sekali will be 1 per x kuasa 1 per x kuasa 2 pula. Kuasa ni semakin meningkat Ini jadi kuasa 4. So berakhir dengan 1 per x kuasa 5. Jadi yang ini kamu boleh tekan kalkulator. Saya suggest kamu macam ni kita akan ada 32x kuasa 5 lah maksudnya kat sini 32x kuasa 5. Yang ini kamu boleh tekan kalkulator. 5C1 ni adalah 5. Yang ini jangan lupa lah ini maksudnya ni adalah 5. Kemudian 2 kuasa 4 dua-dua ni dalam ni kita kuasa 4 kan.
Okey, jadi maksudnya 2 kuasa 4 tu adalah 16. Kemudian saya akan ada X kuasa 4. Kat sini adalah divided by X. Okey, macam itulah kamu ringkaskan. Nanti kamu boleh tekan kalkulator untuk 5C2 tu lah. 5C2 ni kamu tekan. Kemudian kat sini jangan lupa lah. Yang ini adalah 8X kuasa 3. Okey, maksudnya yang ini adalah 1 per X kuasa 2. Okey. Kemudian kat sini ialah 5C3 kan. Kemudian kat sini dia akan jadi 4X kuasa 2 kan. Yang ini adalah 1 per X kuasa 3. Kemudian tambahkan dengan 5C4 tu dia sebenarnya nilainya adalah 5. 5C4 sama dengan 5C1. Nilainya adalah 5. So sini ialah 2X. Kemudian kita perlu bahagikan dengan X kuasa 4. And then finally kita ada 1 per X kuasa 5. Okay. So bila you tekan kalkulator semua ni, so dia akan menghasilkan series expansionnya adalah 32X kuasa 5. Okay. Tambah 80 X kuasa 3 kan, kita dah ringkaskan tu, tinggal yang ini saja. Tambah 80X, okay, tambah 80X, kemudian tambah dengan 40 per X, okay, 40 per X, and then plus 10 over 10 per dengan X kuasa 3. Kemudian kita ada 1 per X kuasa 5. Okay, jadi yang itulah jawapannya. Okay. 32X kuasa 5 tambah 80X kuasa 3 tambah 80X, okay, tambah 40 per X tambah 10 per X cube, and then tambah 1 per X kuasa 5. Okay. So this is the finite expansion series lah of this binomial expression. Okay. Jadi macam ni lah kita menggunakan formula di atas tu tadi lah. Okay, simple je lah as long as you remember the formula. Jadi kalau kamu lihat tadi yang kita dah dapat tu, sebabkan n dia sama dengan 5, so kita akan ada number of terms-nya equal 6. Semua sekali ada 6 lah. Okey, kemudian kita lihat pula kepada soalan B. Right. Kita tengok soalan B sekarang. X tolak dengan X tolak set 2 kuasa 6. Tinggi pula kuasanya tu. Jadi maksudnya sekarang kat sini saya akan ada 7 terms all together. So dia akan bermula dengan X kuasa 2. Kemudian tambah dengan 6C1. Kat sini jadi X. Lupa. X kuasa 6. Dia akan bermula dengan X kuasa 6. Kemudian tambah 6C1. Sini jadi X kuasa 5. Okay. Sebutan dia punya A dia adalah X. Manakala dia punya B tu adalah negatif set 2. Maksudnya kat sini A saya sama dengan X dan B saya adalah negatif set 2. Masukkan nilai negatif ni lah. Okay, so dekat sini saya akan ada negatif set 2 kuasa 1 lah maksudnya. Campur dengan 6C2. Okay, kemudian kuasa bagi X ni akan semakin berkurang. Okay, yang ini pula kuasa 2. Okay, supaya nanti 4 tambah 2 ni jadi 6. Kan, 5 tambah 1 jadi 6. Okay. Kemudian kita akan teruskan lah 6C3 kan, X kuasa 3. Sini ialah negatif set 2 ni tadi ialah kuasa 3. Okay. Tambah dengan 6C4 X kuasa 2 negatif set 2 kuasa 4. Kemudian tambah 6C5. Okay. Sini adalah X. Kemudian sini negatif set 2. Okay, kuasa 5. Kemudian last kali adalah negatif set 2 kuasa 6. Okay. Jadi itulah kembangannya. So kamu boleh kira lah kat sini kena hati-hatilah. Dia akan jadi negatif. Keseluruhannya akan jadi negatif because of this. Dekat sini dia akan jadi positif balik. Sebab negatif ni kuasa 2 jadi positif. Dekat sini jadi negatif and then jadi positif. Jadi negatif jadi positif. Okay. So kamu kirakan itu semua. Okay, tekan sahaja kalkulator and then kita akan dapatlah jawapan dia sebagai X kuasa 6. Okay, kemudian tolak dengan 6 set 2. Cikgu darabkan dengan ini 6C1 darab dengan set 2. Jadi tolak 6 set 2 ni, masukkan tanda negatif. Tolak 6 set 2 X kuasa 5 kan. Kemudian tambah dengan darab yang ini. Sebab ini negatif set 2 kuasa 2, so jadi 2 lah. Okay. So kita darabkan dengan ini 6C2 tu 15. Okay, sini jadi X kuasa 4. Okay, kemudian dia jadi tolak
Okay. Tolak dengan 40 set 2. 40 set 2 X kuasa 3. Kemudian tambahkan dengan 60 X kuasa 2. Okay, 60 X kuasa 2. And then tolak 24 set 2 X. Tolak 24 set 2 X. Okay. And then finally kita akan ada negatif set 2 kuasa 6 tu dia samalah dengan 8. Okay, dia samalah dengan 2 kuasa 3 lah. Okay, so kita dah dapat lah kembangan dia. Jadi kalau kita lihat dekat sini, kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terms all together. Okay, okay itulah tentang kembangan binomial ini. Kemudian okay, kita nak lihat okay, yang ni dah. Okay, satu lagi kalau macam ni saya bagi tadi expansionnya adalah A tambah B kuasa N. Kalau katakan saya ada the expansion of 1 tambah dengan X kuasa N. Maksudnya saya dah spesifik dah dekat depan nilai A dia sama dengan 1. So yang ini sebenarnya lebih mudah lah untuk kita buat expansionnya. Jadi maksudnya kat sini kita akan bermula dengan, sebenarnya yang ini pun datangnya daripada formula yang di sini jugalah. Tapi yang ini dah simplified. If the first term equals 1. Okay, so kita akan bermula dengan 1 kuasa N. So yang ini akan jadi 1 lah. Maksudnya dekat situ. Kemudian tambah dengan NC1. NC1 tu nilai dia adalah N. Kemudian 1 kuasa N tolak 1 tu adalah 1. Kemudian yang X tu dia akan X kuasa X kuasa 1. Yang tadi 1 kuasa N tolak 1 dan X kuasa 1. Ni kita akan ikut formula dekat atas ni lah. Okay, maksudnya dia macam ni. Dia akan bermula dengan 1 kuasa N macam tu lah. Dan NC1. Kemudian 1 kuasa N tolak 1 macam tu kan. Kemudian X kita nanti kuasa 1 macam tu. Okay, tambah dengan NC2. 1 kuasa N tolak 2. Dan saya ada X tu kuasa 2. Okay, tambah dan seterusnya. Okay, sampai akhirnya tu adalah X kuasa N. Okay, jadi maksudnya bila saya dah simplifiedkan yang ini, dia hasilnya untuk 1 tambah X kuasa N. Jadi ringkasnya kita akan ada 1. Sebab 1N kuasa berapa pun nilai dia adalah 1. So tambah dengan N. Yang ini nilai dia 1. Okay, so saya NX. Kemudian tambahkan dengan NC2. Okay, yang kat sini dia akan jadi X kuasa 2. Macam tu ada dalam formula tu lah. NC2 X kuasa 2. Okay, kemudian tambah dengan NC3. Okay, X kuasa 3. Tambah dan seterusnya. Okay, kalau kita ada NCR kat sini adalah X kuasa R. Tambah dan seterusnya. Dan dia akan berakhir dengan X kuasa N. Okay, so this one also can be written as 1 tambah dengan NX. Tambah dengan N2 X kuasa 2 tambah dengan N3 kan. Dekat sini adalah X kuasa 3 tambah dan seterusnya tambah N R. Boleh juga ditulis begini, X kuasa R tambah dan seterusnya sampailah X kuasa N. Okay. Jadi sebenarnya simbol untuk NCR ini dia hanyalah valid untuk nilai-nilai N yang positif. Untuk nilai-nilai N positif, sebab nanti kalau katakan kita ada N yang negatif ataupun yang integer, so kita actually tak ada simbol untuk NC negatif 1 ataupun NC 1/2 so kita tak ada simbol not NC 1. Maksudnya katalah saya ada 1/2 N kita katalah N sama dengan negatif, kita tak ada simbol macam NCR ni, dia ni sentiasa positif. Kita tak ada simbol macam negatif 1C 1 ataupun kita ada kat sini setengah C 2 kita tak adalah simbol yang beginilah. Jadi simbol ini dia does not valid kalau untuk kembangan N yang bernilai negatif ataupun fraction. Jadi yang ini tadi saya tuliskan balik, kita ada satu lagi kembangan. Okay, so yang ini dia akan jadi 1 tambahkan dengan NX, tambahkan dengan N
Ini tadi adalah NC1. So sekarang kita ada NC2, X kuasa 2. Okay, tambahkan dengan NC3, okay, X kuasa 3. Okay, tambah dan seterusnya. Dekat sini saya akan ada NR, okay, X kuasa R, tambah. So yang ini akan berakhirkan dengan X kuasa N. Okay, jadi yang formula ini kita derive daripada sini. Okay, so this one also can be written as, okay, 1 tambahkan dengan NX, okay, tambah, okay, NC2 ni dia sebenarnya samalah dengan N tolak 1 bahagikan dengan 2 faktorial, X kuasa 2. Kemudian tambah dekat sini adalah N tolak 1, N tolak 2. Okay, kita bahagikan dengan 3 faktorial, X kuasa 3, tambah dan seterusnya. Okay, yang ini adalah N tolak 1. Okay, N tolak 1, N tolak 1. Kemudian sini jadi N tolak R tambah 1. Okay, bahagikan dengan bawah ni adalah R faktorial. Sebab kat sini adalah tolak 2 kan, kalau kat sini 3. So kalau kat sini R, dia adalah N tolak R tambah 1 lah. Okay, sini adalah X kuasa R, tambah dan seterusnya sampailah X kuasa N. Okay, jadi yang formula yang ini kita boleh gunakan untuk N yang bernilai negatif dan juga fraction jugalah. Cuma kalau yang kita nak guna yang simbol NCR ini, make sure N dia adalah positive integer. Tapi kalau katakan N dia bernilai negatif ataupun fraction, maka kita janganlah tulis macam ni, negatif 1, 2 ke ataupun 1/2, 2 ke 1/3, 2. Kita tulis dia dalam bentuk beginilah. Yang ini khusus untuk kalau N yang bernilai negatif dan juga fraction, dalam bentuk pecahan. Okey, katalah kalau katakan saya ada A tambah B kuasa N ni, but I don't want to use this expansion, sebab saya nampak expansion kat sini lebih mudah berbanding dengan yang asal tu. So saya boleh juga buat macam ni. Saya boleh, the idea is saya cuba nak factorize. So saya keluarkan A, saya keluarkan A sebab saya nak jadikan kat depan ni adalah 1. Tapi yang this B I have to divide by A lah, macam tu. Okey, keseluruhan ini kuasa N. So apa yang saya buat dekat sini, saya dah factorize A tambah B ni becoming A dalam kurungan 1 tambah B per A. So bila kita darab balik, kita akan dapatlah A tambah B semula. So the whole thing to the power of N. So yang ini dia akan jadi A kuasa N. Okay, kat sini 1 tambah B per A kuasa N. Okay, jadi mungkin lebih mudah untuk kita buat expansion untuk yang nilai the first term dia sama dengan 1. Sebab kita boleh follow saja formula yang di sini. And then jangan lupa darabkan dengan A kuasa N lah dekat depan. Finally you have to darab all the terms with A kuasa N. Okay, jadi yang kembangan kat belakang ni boleh gunakan kembangan yang di sini. Okay, alright. Jadi kita lihat kepada example given. Okay, ada example given dekat situ. Terus pergi pada example 1. Okay, use the binomial theorem to expand 1 tambah X kuasa 7. Okay, so senang je lah kita nak buat kembangan ini. So yang ini dia akan bermula dengan 1 tambahkan dengan NX, iaitu 7X. Kemudian kita akan ada dekat sini adalah 7C2 X kuasa 2, kan, tambah dengan 7C3 X kuasa 3. Senang je kan, bila kat depan ni ialah 1. Kemudian tambahkan dengan 7C4 X kuasa 4. Okay. Kemudian apa lagi? Tambah dengan 7C5 X kuasa 5 tambah 7C6 X kuasa 6, dan dia akan berakhir dengan X kuasa 7 tu lah. Okay. X kuasa 7. Okay. 7C6. Okay. Alright. So nanti kamu kirakan lah semua nilai tu, 7C6 ke 7C5 dan semua tu. And then kita akan dapat kat sini 1 tambah 7X. Kemudian tambahkan dengan 21X kuasa 2, kan.
kemudian tambahkan dengan 35x kuasa 3, 35x kuasa 3, tambah lagi 35x kuasa 4. Kamu boleh tekan kalkulator saja untuk semak. Jawapannya tambah 21x kuasa 5, kan? Kemudian tambah dengan 7x kuasa 6, tambah 7x kuasa 6 dan tambah x kuasa 7. Kalau kita perhatikan dalam kembangan binomial ini, dia perkali dia tu memang sama kat sini. Sini 7 akan sama dengan 7 di sinilah. Kalau kat sini ada 21, kat sini pun ada 21, sini 35, 35. Kan hujung ni dia akan jadi 1, 1 lah hujung tu. Perkali dia lah. Maksudnya adalah 1. Macam Pascal triangle yang kita buat mula-mula tu lah. Okay. Macam example 2. Example 2 tu sebenarnya soalan tu saya termasuk dekat situ yang ada 3x. Okay. Kemudian tambahkan dengan 4y kuasa 4 tu kan. Okay, yang ini sebenarnya bukanlah yang satu kat depan ni. Jadi kita buat yang macam biasa tu lah. Macam yang sebelum ni kan. Kuasa 4. Kemudian campur dengan 4C1. Dekat sini akan jadi 3x kuasa 3. Kemudian kat sini ialah 4y. This is my A. This is my B. Ni yang biasa sajalah. Campur dengan 4C2. So dekat sini jadi 3x kuasa 2. Kemudian sini jadi 4y kuasa 2. And then kita akan ada 4C3. So sini jadi 3x saja. Sini jadi 4y kuasa 3. And then berakhir dengan 4y kuasa 4. 4y kuasa 4. Jadi kamu boleh ringkaskan juga yang ini. Dia akan menjadi 81x kuasa 4, kan, tambah dengan 432. 432x kuasa 3y. Kemudian tambah dengan 864 x kuasa 2, y kuasa 2. Tambah 768, tambah 768 xy kuasa 3, xy kuasa 3, tambah dengan 256 y kuasa 4. Jadi jangan lupalah masa kamu kembangkan 4 ni pun kita kuasa 3 kan. 4 dekat sini kita kuasakan 4 selain daripada y kuasa 4 tu lah. Jangan kamu kuasa 4 kan y saja kan. Yang perkali dia pun sama juga. Kemudian ini adalah contoh-contoh lah. Macam contoh yang seterusnya tu dia adalah jenis yang A ataupun the first term dia tu sama dengan 1. Sekejap saya tengok pula soalan yang seterusnya. Example 3. Kita ada kat situ expand. 1 tambah dengan x tambah 2x kuasa 2 kuasa 7. X tambah 2x kuasa 2 kuasa 7. Besar ni dia punya n tu. Tapi up to the term in x kuasa 3. Nasib baik kita akan kembangkan sampai x kuasa 3 saja. So yang ini saya boleh tulis dia sebagai 1 tambah dengan x tambah 2x kuasa 2 ni. Yang ini ialah kuasa 7. Sebab saya nak jadikan dia binomial lah. Ini the first term, yang ini adalah saya punya second term ataupun B. Jadi saya akan gunakan formula yang ini sebab saya nak ambil 1 kat depan ni. Jadi dia akan jadi terus jadi 1 tambah nx. N, so kita akan ambil 7. Kemudian kita darabkan dengan x. X kita yang inilah, the whole thing kat sini. X saya masukkan saja. 2x kuasa 2 ni tadi. Kemudian tambah dengan, so kita akan ada, lepas ini adalah 7C2. 7C2. Kemudian saya akan ada x kuasa 2. Maksudnya x tambah 2x kuasa 2. Ni keseluruhan adalah saya punya x. Kuasa 2. Kemudian saya akan tambahkan dengan 7C3. The whole thing. X tambah 2x kuasa 2 ni kuasa 3. Kita lihat nanti sebab dia nak sampai kuasa 3 sahaja. Jadi yang ini ialah 1 tambah 7x. Kemudian kita darablah dengan 14x kuasa 2. Kemudian 7C2 ni kita boleh kira lah nilai dia. Tambah dengan 21. Kemudian dekat sini bila saya kembangkan, sebab dia ada kuasa 2, dia akan bermula dengan 2 ni x kuasa 2. Kemudian tambah 2 darab yang ini kan. 2AB. Macam sebelum ni kan kita ada A kuasa 2 tambah 2AB tambah B squared. So dia akan bermula dengan x kuasa 2 tambah 2 kali x kali 2 kali x
kuasa 3 ni kuasa 2. Jadinya maksudnya dekat situ saya akan ada tambah dengan 4x kuasa 3. Okey. Tapi yang selepas itu bila kita kuasa 2 kan yang ini, dia akan jadi 4x kuasa 4. So kita abaikan saja, kita tulis tambah dan seterusnya. Okay, sebab kita nak sampai x kuasa 3 sahaja. Kemudian tambahkan dengan 7C3. Nilainya adalah 35. So kembangan ini ada x kuasa 3. X kuasa 3 ni kita akan bermula dengan x kuasa 3 lah. Kuasa paling tinggi tu kan. Dan kuasa yang seterusnya tu nanti dia akan jadi 3C1 darab dengan x kuasa 2 darab dengan 2x kuasa 2. So dia dah jadi kuasa 4. So kita abaikan. Okay, tambah dan seterusnya macam tu sahajalah. Okay. Dan kita add up lah. Ini 14x kuasa 2 kita tambahkan dengan 21x kuasa 2. Kemudian kita adalah sebutan x kuasa 3 ni nanti kita tambahkanlah 21 darab 4. Kita tambahkan dengan 35 itu so dan kita dapatlah kembangan dia adalah 1 tambah 7x kan, tambah dengan 14x kuasa 2, kemudian tambah dengan 84 x kuasa 3, right, tambah dengan yang ini kena tambahkan terus lah 84 ni cikgu belum tambahkan. Oh wait tambah 14x kuasa 2. Oh saya belum tambahkan dengan 21 nanti juga. Okay, jawapan akhir dia adalah 1 tambah 7x. Okey, tambah 35 x kuasa 2 saya dah tambahkan ni dengan ni. Kemudian tambah 119 x kuasa 3 tambah dan seterusnya. Okey. Alright. Kemudian kita dah dapat yang ini. Okey. Settle. Satu perkara. Kemudian kita lihat kepada example 4 dekat situ. Example 4, find the coefficient of x kuasa 4. Dia minta coefficient of x kuasa 4 in the expansion. This is the expansion lah. 2x tolak 1 kuasa 15. Dia nak satu term yang mempunyai sebutan x kuasa 4. Okay. Dalam kembangan ini. Okay. So banyak ni kalau kita nak kembangkan, maksudnya all together kita ada 16 terms. So why not kita buat cara yang macam inilah. Maksudnya kembangan ini, kuasa 15 ini saya boleh tulis dia sebagai summation. R saya akan bermula daripada 0 dan berakhir dengan 15 lah. R daripada 0 sampai N. Kemudian saya akan ada 15 CR. 15 CR. Sebab saya dah ada dah nilai N dia adalah 15. Saya gunakan, saya dah padam tadi formula, kamu lihat balik yang summation notation itu. 15 CR. Kemudian saya akan ada dekat sini ialah 2X. Kuasanya ni dia adalah yang kuasanya ni adalah 15 tolak R. Macam N tolak R tadi. Sini jadi 15 tolak R. Kita nak sampai X kuasa 4. Kita nak dalam sebutan X kuasa 4 kan. 15 CR, so 2X kuasa 15 tolak R. Kemudian kita punya B adalah negatif 1. So sini negatif 1 kuasa R. Kuasa bagi yang kedua ni dia akan sama dengan di sini. Jadi maksudnya kalau saya nak X saya tu dia adalah satu sebutan yang ada X kuasa 4. Jadi nanti saya pecahkan dahulu. Yang ini samalah R sama dengan 0 sampai 15. So sini 15 CR ni tak ada apalah, ini constant saja. Yang ini adalah 2 kuasa 15 tolak R. Kemudian X kuasa 15 tolak R. Saya pecahkan menggunakan hukum indeks. Sini adalah negatif 1 kuasa R. Jadi maksudnya dekat sini yang ini adalah kesemua ni yang kat depan ni semua adalah constant sahajalah, satu nombor. Yang dekat belakang ni pun negatif 1 kuasa R ni pun adalah satu nombor. Jadi yang ada X term adalah yang di sini. Kalau kita nak term itu mengandungi X kuasa 4, maka kita akan ambil kuasa bagi X itu kita akan samakan dengan 4. Sebab kita nak cari berapakah nilai R itu. Jadi maksudnya nanti kita akan ada 15 tolak R ini samalah dengan 4. Jadi maksudnya R saya tu samalah dengan 11 kan. R saya sama dengan 11. Jadi yang
kita punya sebut apa ni, term yang ada x kuasa 4 tu, dia sebenarnya kalau dari segi termnya adalah yang inilah. Kita akan masukkan nanti termnya tu adalah therefore bila R sama dengan 15, dia R tambah 1 kan, R tambah 1 term. Okay, R tambah 1 tadi kita akan ada dekat sini adalah NCR tu kan. Okay, jadi maksudnya saya akan ada 15C11 lah. Okay, ataupun senang ceritanya kita gantikan sajalah R tu dengan 11. Jadi maksudnya dia akan jadi 15. Okay, C11 saya dah masukkan. Okay, semua kat sini adalah 2 kuasa 15 tolak apa tu, 11. Okay, sini adalah kuasa 4. Okay, 15 tolak 11. Kemudian sini akan jadi X kuasa 4. Okay, kemudian kat sini adalah negatif 1 kuasa 11. Okay, jadi bila kita kira tu, dia adalah 15 tolak 11. Okay, 4. 5C11. Bila saya kira, yang ini akan menghasilkan negatif. So, ini hasilnya ialah negatif 21840. Okay, 21840. Maknanya yang ini adalah sebutan yang ke-12. Sebutan yang ke-12, iaitu 15 C11. 15C11, 2 kuasa 4. So inilah negatif. Jadi dia akan ada X kuasa 4 lah. Sorry, tertinggal pula X kuasa 4. Yang ni dia punya perkali sahaja. So this one will be the term apa ni? Oh, dalam soalan ini dia minta the coefficient. Betul lah. Kalau kata the coefficient saja, jadi jawapan kamu adalah yang inilah. So kita keluarkanlah yang X kuasa 4. Tak perlulah tulis X kuasa 4 sebab dia minta perkali sahaja bagi X kuasa 4. So yang inilah perkali bagi X kuasa 4 dalam kembangan itu. Maksudnya kita dah berjaya mencari perkali dalam X kuasa 4 without expanding the whole the whole binomial ni lah. Maksudnya kita tak kembangkan semua sekali sampai 16 term, but we still can find the perkali for X kuasa 4. Okay. Aduh, ya Allah.